Jadi, selamat datang. Ini adalah seekor buaya. Mari kita berkenalan dengan seekor buaya julung-julung, yaitu seekor buaya air tawar yang juga dikenali sebagai Malayan Gharial atau Sunda Gharial atau False Gharial ataupun lebih dikenali sebagai Thomistomas kegele dalam nama saintifik dia. Buaya julung-julung ini kebanyakannya ditemui di hutan paya tanah pama dan paya gambut dan sangat suka menghabiskan sebagian besar masanya di bawah air. Buaya gharial ini ada dua jenis, yaitu true gharial dan juga false gharial. True gharial atau Indian gharial berasal dari sistem sungai di India dan menggunakan tebing pasir yang besar untuk berjemur dan bertelur. Ini adalah salah satu spesies buaya yang terbesar dengan sesetengah buaya dewasa mencapai panjang sehingga lebih dari 20 kaki atau bersamaan dengan 6 meter. False gharial atau Malayan gharial atau lebih dikenali sebagai buaya julung-julung ini berasal dari paya dan sungai yang bergerak perlahan di semenanjung Malaysia, Borneo, dan segelintir pulau-pulau di Indonesia. Seperti sepupunya True gharial atau India gharial, buaya julung-julung ini adalah spesies yang besar yang mampu mencapai panjang sehingga 16 kaki panjang atau bersamaan dengan 5 meter. Buaya julung-julung mempunyai berat 190 hingga 230 kg dengan buaya jantan besar dengan panjang sehingga 5 meter, nakala betina membesar sehingga 4 meter. Buaya tembaga mempunyai ciri-ciri tengkorak yang berlainan dengan buaya julung-julung, di mana buaya julung-julung mempunyai ujung yang memanjang dan lebih panjang daripada buaya tembaga dan buaya yang lain juga. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian yang menyatakan 6 daripada 8 tengkorak buaya terpanjang yang dilihat di museum di seluruh dunia sebenarnya adalah milik buaya terjulung-julung. Sebagai reptilia, buaya ini menghasilkan telur yang lebih besar daripada buaya-buaya yang lain. Dengan berat telur buaya ini adalah 3 kali ganda berat telur biasa. Buaya julung-julung betina bertelur kira-kira 30 hingga 60 telur setiap sarang, dan mereka cenderung untuk meninggalkan sarang sejurus mereka bertelur. Telur buaya ini menetas selepas 90 hari. Selepas itu mereka terus berusaha untuk menjaga diri mereka sendiri. Ini menjadikan buaya ini berbeza daripada buaya lain karena anak buaya julung-julung menerima hampir sifat penjagaan ibu bapa dan terpaksa menanggung risiko dimakan oleh pemangsa termasuk musang, harimau, harimau bintang, anjing liar, dan binatang yang lain. Dengan bantuan munjung buaya yang panjang dan langsing yang direka khusus untuk menangkap ikan. Walaupun ikan adalah makanan utama mereka, buaya julung-julung juga boleh memakan krustase seperti ketam dan vertebrata yang lebih besar, termasuklah monyet proboscis, kera, burung, dan juga rusa. Seperti buaya lain, buaya julung-julung membunuh dengan menutup mulutnya dengan kuat, menusuk, dan menahan mangsa dengan giginya yang tajam itu. Begitu juga, ia makan dengan menelan mangsa ini secara keseluruhan atau dalam ketulan besar. Kehebatan buaya julung-julung juga dapat dilihat dari persediaannya semasa memburu. Mata dan hidungnya terletak di atas kepalanya, jadi ia masih melihat atau mendengar apa yang berlaku walaupun tenggelam dalam air. Kesemua ini memberi kelebihan kepada buaya julung-julung karena mangsa yang tidak curiga tidak akan melihat buaya yang hampir tidak kelihatan terapung ini berhampiran apabila mereka tiba di tepi air. Sebagai reptilia, buaya julung-julung adalah berdarah sejuk. Apabila ia merasa sejuk, ia datang ke darat untuk berjemur di bawah sinaran matahari. Ia kemudian akan kembali ke dalam air apabila ia telah berasa selesa. Thomistomatus kekeli ataupun buaya julung-julung telah diisyaratkan vulnerable atau berstatus rentan oleh International Union for Conservation of Nature. Hal ini kerana kira-kira kurang daripada 2.500 individu matang yang tinggal lagi. Faktor buaya jejulung diancam kepupusan adalah kerana kehilangan habitat seperti pembalakan, penukaran tanah paya kepada pertanian seperti penanaman kelapa sawit, pembinaan pangan dan aktiviti pembangunan, kebakaran hutan dan juga pengeringan tanah paya.
Selain itu juga, buaya julung-julung ini juga terkesan dengan aktiviti memancing ataupun aktiviti perikanan. Contohnya, buaya julung-julung terperangkap di jaring dan lemas. Dan juga kehilangan sumber makanan penting seperti ikan. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menolong julung-julung ini. Menurut perjanjian antarabangsa, perdagangan terhadap spesies ini adalah dilarang sama sekali. Untuk memelihara dan memelihara buaya julung ini dibiak-bakakan di tempat seperti zoo. Mereka juga dilindungi oleh undang-undang tempatan. Pemburuan buaya julung-julung ini adalah dilarang. Pelan pemeliharaan dan pemeliharaan buaya julung ini masih perlu dikuatkuasakan untuk kemandirian spesies dan generasi masa hadapan.